Okay, Assalamualaikum. Welcome back to the Malaysian Podcast with me, Zaidan. Here ada Ilman. Ada Amir dan macam biasa kita akan sentiasa kekurangan seorang iaitu Hafiq. Hai. Hai, Assalamualaikum semua. How are you doing? Waalaikumsalam, sihat. So, macam mana korang ni? Macam mana Pisang korang? kanai. Aku tengah blur ya, aku baru bangun tidur. So otak aku tak bangun lagi. Dah. Tak apa. So Kau, hi guys. kau baru bangun ke? Dah lama bangun ke otak kau sentiasa? Ah, Aku tak cakap apa-apa So, kita start slow sikit lah episod kita hari ni. Cause everyone tengah lemah. And okay, so we start with today's topic dengan konspirasi, iaitu satu konspirasi yang aku rasa kat Malaysia tak ada kot, but in other countries dia semakin hangat tentang corona. So people are saying that how you get infected by corona is through the use of 5G. Kau pernah dengar? maksudnya? Tak. Maksudnya 5G ni punca coronavirus. 5G apa? Internet? Yes. Internet 5G? What? Doesn't make sense. Kan orang bijak je kita ni memang tak faham. But ada juga yang percaya benda macam ni. So apparently 5G ni orang jadikan punca corona because okay, people perasan that 5G keluar je, at the same time corona pun keluar. And they're saying like people infected from 5G ni radiation lah, through radiation, bukannya through kita berbual dengan orang ke sentuh-sentuh semua tu. Kalau macam tu, baik dia salahkan bayi yang baru lahir, yang lahir pada corona. Ada, tiba-tiba dia. Dia cakap, baby ni punca corona dia. Baik dia cakap macam tu. Itulah. Dia nak salahkan 5G pula, teknologi. Tak masuk akal lah. So apparently benda ni tak tahu, dia bukan hangat sangat pun kat US, tapi jadi satu isu lah sampai diorang ngebakar 5G tower diorang kat sana. So It means America are stupid. yeah, some, not all. All. Some, not all. All. So Bergaduh. kau tak boleh gaduh. Wah, macam tu tak boleh gaduh dengan Ilman asal. Nanti Imam dia bocorkan rahsia aku. Yeah, I'm not like that fucker. Babi. Telur saya takut. Telur saya takut. What the fuck? Aku dah telur. Apa tu? So aku dapat news ni from one of my favourite YouTubers jugalah. Kalau kau perasan, aku kadang post je pasal dia dekat status ke Twitter ke, aku like. Nama dia Charlie. Dia YouTuber. Dia pun podcast punya orang, host. Dia punya podcast The Official Podcast. So aku inspired buat podcast ni sebab dia orang punya lah. So aku ambil konsep dia orang and just tweak sikit. Kita jadikan dia more sesuai dengan Malaysia audience. So Jing. kau kena layan lah. Kau especially kau Man, kau kena layan dia. Dia bukan YouTuber yang game ala-ala gamer tu, bukan lah. Dia lebih macam mana aku tak nak cakap macam mana. Dia chill. Okay. InsyaAllah nanti aku layan. Kalau ada masa, setakat ni tak ada masa. Apa lancau duduk rumah tak ada masa. Bangun pukul 3 pagi macam biasa.
Menipu. 3 pagi 3 petang. Engkau meh, tak dapat nak cakap. Tak, aku tengah jawab soalan sebenarnya. Soalan apa? Ada satu questionnaire yang Adobe buat untuk tentukan which type of creative person you are. Macam tu lah. Oh. Ya, Kau aku nak tengah cakap jawab. kau kreatif lah. Aku satu benda aku tak suka pasal Adobe yang baru punya, especially CC yang latest. Diorang remove feature export MP4 dekat After Effects. Kat Premiere Pro aku tak pasti. So, kau boleh export dalam file AVI yang kau boleh export dalam raw format. So dia jadi besar gila. Kalau satu video YouTube tu, kalau aku export dalam bentuk AVI tu, 1 jam tu boleh cecah 4 gig. Kalau aku export MP4 baru 200-300 megabyte. Tapi aku rasa ada function kenapa dia buat macam tu. Ya. Aku rasa lah. Aku pun ada baca juga sebab MP4 ni dia more prone to error semua. Tapi aku export benda-benda macam sangat 1 hour punya video, so mungkin tak kena problem tu. Wow. You are the dreamer. Wow. Okay, aku kreatif aku strength aku kat dream. Okay. Creative strength, connection to emotion and imagination, empathy and sensitivity. Wow. Kau bagi kat kita orang biar kita orang try Tulis lah mycreativetype.com. dekat Google. Kat Google. My creative Type.com. Man, kau hidup lagi ni? Hidup-hidup Alhamdulillah. Imam mesti buat ni kan? Mesti tak keluar results. Ilmu mesti tak faham. Babi. Tengah main game bodoh. Kau main game apa? Bodoh, jangan kata kau main Among Us. Kau main Naruto. Pelancau. Naruto yang... Ya, aku tengok apa benda game tu dia keluar kat aku ni. iklan. Banyak keluar. Kat iklan. Yang dekat iklan tu keilman kau main. It's quite similar but it's not that one. Okay. Ni yang kat iklan yang dia lompat-lompat lepas tu dia lawan Itachi-nya ni Susanoo. Bukan tu. Okay. Yeah. When travelling, you always need a direction. Wow. Apa ni? You always need a... Dia ada tunjuk video. Okay. Man, buatlah man. Aduh. Do I have to? Yes. Nak tengok IQ kau tinggi ke tak? My brain spans. Alah. Video dia slow lah. Buatlah man. Boleh sabar. Game kau tu bukan penting pun. Penting bodoh. Okay, aku buat sekarang. Apa nama dia tadi? mycreativetype.com. Weh, tangan aku kebas. Itulah tak goncang. Astaghfirullah. Goncang tangan asal. Fikir apa? My creative Type. TYP. Type.com. Macam mana kau boleh jumpa ni? Meh. Aku kan belajar benda-benda kreatif. So banyak member aku buat. So aku buat lah juga. Rather be in. When traveling you always need a Alright. Oh, kepada pendengar di luar sana, kalau kau tak tahu apa yang kita tengah lakukan sekarang ni, korang boleh Google mycreativetype.com. Korang boleh jawab soal. Dia macam Adobe ada buat list of question and then dia akan categorizekan you kreatif macam mana. Or what type of creative you are. So yeah. untuk test ni, kau akan kreatif. Cuma jenis kreatif je lah. Yes, kau kreatif yang mana satu? Sebab dia ada banyak kreatif. Dia ada visualization, dia ada dreamer, dia ada apa lagi? Visualizer aku cakap
imagination, dia ada visualize, dia ada dreamer, dia ada macam salah aku tengok dia ada perspektif kot. Oh. Dia ada banyak type of creative. Aduh. So ni tak boleh tengok ni lah. IQ ke apa ke. Tu buat test lain lah. Tu tak saya, this is just a creative to see how creative. Macam mana pemikiran kreatif kau. Kau type yang macam aku, I am a dreamer type of creative. So aku fikir kat otak je macam tu, tak. Aku dream. And then baru aku boleh buat benda tu. Aduh. Tak boleh lah nak tengok ilman bodoh ke tak. Awak scribble. Scribble. Kau suka lukis. Yes. Kau suka kalau masuk dia tu kau free drawing ataupun kau guna ruler. Pak, aku dah kata ilmu tak faham. Kau ajar saya aku. Jahat dong kau. Ya, secret weapon endurance. Alamak, tak boleh cakap jawapan nanti Ilman tiru. Mana boleh tiru ni semua. Orang lain lain eh. Jeng. Math. Phone aku lag. Alah, janganlah man. Sikit-sikit lag. Using dreams to fuel real world action. Kau dah Ideal buat? Kau dah BM Dah habis dah. Aku adalah you are the dreamer, the power of imagination unleashed. So my creative strength is on connection to emotion, imagination and empathy and sensitivity. Untapped potential. Using dreams to fuel real world action. See? Fuyo. Betul lah tu. Ideal collaborator, the innovator. So aku lagi bagus duduk dengan innovator. Okay. Untap apa tadi? Untap potential. Apa? Untap potential. Untapped potential. Potential aku tak boleh buat. The world is place of beauty and magic in the eyes of a dreamer. My creativity. Where others see fact and figures. You see symbol, metaphors and hidden meanings. Betul lah tu. Selalu orang macam Ilman dan Izaidan selalu cakap, aku ni tak nampak pun orang kata. So, betul lah. Aku ada satu opinion aku sendiri yang orang lain tak dapat tahu. You are deeply emotional and intuitive with vivid imagination. The essential idealist and romantic. The inner world is always where you are felt most at home. Amin. You're happy to yes. Kau dapat apa tadi? Aku buat dreamer. Aku nak repeat balik boleh tak? Kenapa kau dapat apa? Aku dapat dreamer kak. Habis. Bodoh. Tak, tapi kalau dreamer You are sama naturally ke? drawn to express. Bacalah kau punya. Aku rasa sama je kot. You are drawn to express your inner world through literary pursuit, music and visual arts. Think yourself as a magical realist of the creative type. Like the literary masters of the genre, you naturally infuse your everyday life with it. Asal bias kau tak percaya yang diri kau dreamer ke? Dia tak cukup option lah. Dua option tu bagi aku ada yang macam aku dua-dua pun tak. Ya doh, kat Bukan. aku Okay, dia apa sebenarnya soalan dia bukan kau kena pilih. Macam mana? Contoh kalau kau tak suka dua-dua tapi kau try to put yourself in that situation. What kind of benda yang kau lagi prefer walaupun kau tak suka daripada dua tu? Apa yang kau faham tak? Janganlah kau fikir macam aku tak suka ni, aku tak suka. Kau jawab je. Macam tu. Okay, aku ada hantar satu lagi IQ test. Kita tengok siapa pandai kat sini. Aku hantar dekat group Malaysian Podcast. So you guys can try buat lah. Okay. Ada berapa soalan? Ada 10 soalan je. Found in the world. Oh, aku ada deja vu tu. Macam kita pernah buat ni.
Man, kau tengah dekat ni lagi ke? Aku adventure tu. Ush, ya tu. Kau kan suka adventure. Kau Well, suka pergi ke rumah-rumah lain-lain. jeng. The sequence of forward, triangle, glove, clock, bicycle corresponds to the sequence of... Lepas tu kau baca. Lepas tu semua dah tahu jawapan apa. Aduh. Aku tak buat. Kau buat je. Buat lah. Nak tengok siapa pandai kat sini. 10 soalan je. Kau tahu kan aku seorang yang membaca. So minta maaf lah. Kau tak payah baca. Kau hentam je lah. Nampak kau bodoh. Kepala otak kau. Cepat lah. Jadi jawapan aku dapat, you are stupid. You are dumb asshole. No, I'm not. Why is 9 plus 10? 21? Freighter... Aku rasa aku bodoh. IQ test aku dah lah bodoh. Jangan risau. Aku dah hentam lah ni. Aku dah jawab semua lah. What the... Okay guys, aku dah malas buat dah. Wait, my... Wow. Wow. Asal man? My touch level A now. Nice. Man. Kau jangan main game tu boleh tak? Play another game please. Jeng. Kepala bana dia berapa banyak soalan ni. Kau yang suruh buat, kau cakap kepala bandar. Tak, orang bijak selalu komplain. Orang bijak takkan komplain. Dah, kau jangan buat lah. Sebab apa? Aku dah taram kau semua. Pasal dah suruh bayar. Bodoh aku. Berfikir otak aku jawab soalan ni. Bangang. Bebal lah kau Dan. Alah, siut. Itulah lain kali jangan. Nak tunjuk sangat pandai. Hai, tak apalah. Orang pandai biasa duduk Twitter. Orang pandai, dia tak akan dengar cakap Zaidan macam aku. Nampak aku tak buat. Apa tu? Man. Aku ada satu magic trick untuk kau. Apa dia tu? Aku boleh teka nombor apa kau pilih. Nombor apa aku pilih? Nombor apa kau dapat. Off? Sabar. Okay, kau pilih satu nombor. Okay dah. Tambah 2. Okay. Tambah 5. Okay. Tolak 1. Tambah 5 tadi. 2 tambah Okay, tolak 5. Tolak 1. Okay. Tolak lah. Kita darab 2. Okay. Bahagi 4. Bagi 4. Sabar jap. Aku tengah main game. Sabar jap. Aduh, tu tak tahu ke. Okay, fine. Jangan Sabar bagi jap. 4. Jangan bagi 4. Jangan bagi 4. Okay, tolak 2 lah. Okay, dah menang. Tadi berapa? Bagi 4. Tak. Tolak 2. Bukan bagi 4. Bukan bagi 4. Okay. Okay. Tambah 1. Okay. So, tolak dengan nombor kau pilih. Alah bodoh. Tu memang aku dapat jawapan. Pantat.
Jawapan yang berapa Dan? Aku dapat 11. Engkau? Macam salah. Nampak sangat kau bodoh. Kepala otak kau. Ya lah. Aku yang kira dari tadi. Kau sibuk main game. 18 bodoh. Apa yang 18 yang gila? Okay, 7. Tadi mula-mula 7. Aku pilih 7. Tambah 2. Aha. Okay, 9. 9 darab. Mana dah darab? Tolak 2 dulu. Tolak 1. 7 tolak berapa tadi? Sekejap 7 tolak 1. Kedua. Mula-mula lagi. Mula-mula. 2. Apa lancau sial? Aku dah lupa dah bodoh. Bodoh kau. Aku dapat 18. Bangang. Ya, nampak sangat kau tak pandai. Hmm. Sorry lah, aku Yeah. aku mat aku 98%. Dia mampus. Zaman bila anjing. Asal kau jealous je aku dapat 98. 99 Sikit pun silap. tak okay. Hai. Okay, tak. Okay, aku ada cakap pasal matematik. Aku ada soalan sekarang ni. Okay. Additional math atau matematik tambahan tu lagi bagus daripada math ataupun dia sebenarnya tak ada beri manfaat apa-apa? Dia depends lah. Kalau kau nak cakap dia ada benefit for daily life. Kalau maths biasa daily life punya routines adalah benefit. Ada. Yes. But at math for daily life punya situations tak ada kot aku rasa. Bukan tak ada lah. Maybe ada tapi sekali-sekala je kau pakai. At math more to profession lah. Bila kau dah masuk profession and then akan pakai at math. I hate at math. Itulah. Orang pandai macam aku ni tak tahu kenapa. Tapi orang pandai dia takkan kata at math susah. I benci at math. Tak ada. Tak tahulah. It's Orang just my pandai susah. dia takkan cakap at math susah. Aku tak cakap aku cakap at math susah. Aku kata aku benci. Aku tak cakap at math susah. Aku kata kau benci. Benci tu emotional. Sebab dia merumitkan keadaan. Tapi itulah. Siapa boleh. Tapi kalau susah fizikal. It's still emotion dekat dalam otak kau juga. lah meh. Aku baru terfikir. Sorry lah. Apa tu aku lagi satu curiosity untuk tanya. Tahu tak Kementerian Kesihatan keluarkan bukan rating apa dia kata. Alah aku selalu lupa ayat tu apa. Dia bagi tahu macam kadar orang pregnant dan baby lahir akan meningkat tahun depan. Yalah dah semua duk rumah. Okay, soalan aku macam mana Bodoh macam mana kerajaan boleh tahu like married couple having sex at home? Adakah diorang planted chip in our body masa kita akan nikah? Ataupun diorang ada kamera dekat kita punya IC? So ataupun kita sendiri yang bagi tahu dekat kerajaan yang oh I'm having sex today, record me macam tu. No, because having kau tahu lah ada family, orang yang ada family dia spend lebih masa dengan isteri dia kat rumah. Habis buat apa takkan main chess tu hari-hari. Main chess mana man? Itulah. Kalau chess kau tak nak. Kau kan hebat pun. Tak, tapi aku macam okay, ada je family contoh yang aku tak tahulah ni just aku punya otak bodoh je lah fikir. Ada je family yang duduk sebulan setengah 2 bulan ni tak buat apa-apa, faham tak? Okay, tipu lah kalau tak ni. Ada je yang pancit luar, pancit dalam, whatever, pakai kondom, whatever shit. Tapi still macam dia orang boleh kira rate untuk dapat baby tu. It's like berapa ratus ribu ke tak silap aku. Apa tu? Maybe dia orang gunakan statistik yang sebelum ni. Like maybe diorang dapat ada macam berdasarkan kajian diorang sebelum ni, like diorang perasan when people yang mungkin diorang buat survey lah, suruh jawab soalan ke those who tend to stay at home ada lagi banyak anak. So diorang ambil daripada situ lah. Macam kalau fikir logik, macam kalau kau tengok everyday life pun, kalau parents kau pada usia muda dua-dua bekerja and ni memang anak tak ramai, but cuba kau tengok yang selalu duduk rumah, ambil kau.
dah senyap. Tapi still aku tak rasa tak nampak correlation dia. Cuma aku nak tahu how dia kira statistik tu, faham tak? Adakah dia Tu kira ramalan daripada je. Ramalan je meh. Yelah memanglah ramalan. Kita buat predict science pun, prediction dekat science pun, probability pun, dia still ada kira-kira, faham tak? So aku just nak tahu, it's just my stupid mind untuk tahu how they count birth rate untuk tahun depan sedangkan tahun ni macam mana dia kira. So tu je aku nak tahu. Sebab kan Izzadhan kan dia so called dia pandai. So you would know macam mana dia kira. Atau macam mana dia bagi probability, macam mana dia bagi probability birth rate tu tinggi. Walaupun math aku tak suka, math aku tak suka, tapi everything yang kau belajar ada formula. Bila kau belajar tentang market dunia, ekonomi dunia, kenapa ada orang yang kerja dia untuk ramalkan? Sebab dia orang belajar formula, dia orang tahu macam mana bila naik stock market, bila turun. Itu orang-orang yang main forex tahu. Orang forex akan pandai baca benda-benda macam ni. So it's the same thing dengan macam birth rate tu naik ke turun. Dia mesti ada chart dia yang naik every year, ada year ni naik, next year turun, 2020 ke apa nanti datang naik balik. So dia ada tau dalam math. Macam adalah dia punya formula dia, tapi aku tak tahu sangat formula dia. Tapi aku tahu tapi bagi aku kalau kau nak relatekan forex apa currency exchanging dengan human science punya rate exchange different tau, sebab ekonomi dengan dengan psikologi is a different thing. Dia bukan sama. Aku bukan nak cakap dia punya tu sebiji. Aku kata yang graph tu akan ada naik turun, and dia ada formula dia for this specific thing, ada formula dia. This specific thing ada formula. Macam mana kita belajar let's just say kita belajar nak dapat square root, ada formula. Nak dapatkan surface area, ada dia punya formula dia. Macam tu lah maksud aku. Ada benda-benda macam ni. Tapi cua aku tak pernah nak kaji dalam betul-betul. Tapi aku tahu ada. Baik, Profesor. Janganlah puji aku, sorry. Profesor. Kau profesor juga Nairobi kan? here. Kau profesor ke kan? Laputa Ina. Kau apa man kepakaran kau? Tak tahu. Aku rasa kepakaran Tak kau ada. ni bodoh. Ya. Apa? Memperbodoh orang kan. Ya tu. Okay, kalau cakap pasal forex, aku ada lagi satu soalan. Korang rasa Ni bukan kau pertanyaan ya. Harap maklum. Cakap. this is bagi aku exchanging question and exchanging opinion is the way untuk kau open up your mind, sebab kita tak dapat keluar untuk tengok dunia luar. So bagi aku macam this is the time untuk kau stay sane, stay focus on your brain health. Soalan aku adalah contoh forex kan. Kau rasa forex punya industri bagus ke tak? Bagus. Biar aku itu adalah sumber pendapatan duit yang halal haram tu dia ada banyak term dia macam depends. Aku pernah buat dulu, aku lupa. Dia macam Kau pernah main forex ke? sekejap test and nak tahu halal haram tu itu adalah aspek-aspek dia yang akan ni. But you say bagus tak bagus tu bagi aku bagus. Kena cari side income. Tapi forex ni it's sangat random. Kau kena pandai baca chart. Macam kau kena ambil tahu pasal isu dunia, like if something happen macam okay, nobody expected time corona ni datang kan, tapi manalah tahu kan ada orang boleh expect pada ni, and then dia dah boleh keluarkan duit daripada forex dari awal sebab dia tak nak dia punya duit nilai mata dia turun. Macam tu lah. Tapi aku rasa corona ni memang tak ada siapa expect pun. Mungkin boleh expect. Macam aku like corona kan Benda forex ni yang IQ tu Bukan. Bukanlah. Ini forex Rate. Forex tu adalah foreign currency exchange. Yes lah. So kau jual beli mata wang. Ini mesti kau tengok app Ant-Man iklan. Dia aku dah agak Aku pernah dengar.
App tu. Bukan yang IQ option tu Forex yang tak, tu, eh? yang tu, yang tu lah. Yang tu lah. Tapi soalan aku, macam mana orang boleh tertipu dengan main forex tu orang takkan dapat duit? Okay, bila kau main forex, dia ada tau term panggil broker. Aku lupa dia macam mana. Ya, aku tahu broker. Broker tu main peranan lah. Maksudnya kau takkan dapat duit ke macam mana? Ada orang main forex, dia ada so forex ni you need to learn. Kau kena pergi kelas, kau kena belajar, kau kena sit down and buka laptop kau, phone kau hari-hari. Yang aku tahu broker dia broker pula. Forex, kau main forex ni ada dua tersilap aku. First is kau sendiri yang jadi broker. Second is kau cari orang broker dan kau masuk duit kat dia. Faham tak? Yes, broker tu yang akan tentukan kau dapat tak dapat. Kau boleh dapat earn, tapi dia bagi kau ke tak? Tu lah. Broker tu yang akan like jual beli kau punya currency. Contoh kalau currency kau turun, dia jual lah. Kalau currency turun, dia belilah. Kalau currency naik, dia jual lah. Macam tu, faham tak? Contoh kalau kau sendiri jadi broker, kau yang kena tengok sendiri chart tu naik turun tu kau kena tengok sendiri. Tapi bukan sometimes lah, most of the time orang yang kena tipu is using beli orang pergi dekat orang lain jadi broker, betul dia masuk forex dekat orang lain punya broker, faham tak? Faham? Tu yang selalu orang kena tipu. Tapi yang cuma aku macam okay, betul lah orang kata macam forex ni boleh gain a lot of money sebab aku nak orang yang ada a lot of money main forex ni. Tapi macam aku macam tak boleh nampak the effectiveness of the system, faham tak? Faham. Sebab kau tak dapat tengok, kau tak dapat macam contoh macam kau jual baju, kau jual makanan, kau jual air, kau boleh nampak barang tu ditukar, betul tak? So kalau macam ni, kau beli forex tu, maybe kau beli dalam $5 serendah $5. Tapi $5 tak ada pun, dia serendah $50 selalunya. $50 kau kena bayar. Dan duit tu dia akan dia akan dilaburkan and dia akan turun naikkan currency dia macam tu lah. So aku macam tak boleh understand benda ni. Tapi entahlah, aku pun tak tahu soalan aku nak cakap apa. Tapi aku rasa macam mana budak muda boleh interested on doing forex rather than working yang betul-betul kau gain money, kau buat rider ke, kau jadi rider ke, kau jadi jual burger ke. Tak payah macam aku cakap tadi, IQ semua tu kan. Dia tak payah nak bazirkan tenaga kau duduk rumah kau fikir adakah duitnya akan naik akan turun. Tu je. Dia depends lah. Just like luck. No. So budak muda ni dia fikir luck. Oh mungkin aku ada luck. Dia macam sama juga main mesin. Dia fikir luck. Oh mungkin luck aku ada kat mesin ni. So dia teka mana yang akan naik. Same shit lah. Tapi with machines dia random. Like dengan forex dia bukan random. Dia ada dia punya graph yang kau kena tengok. But mungkin sebab depends pada orang lah. If orang tu jenis yang kerja fizikal, dia akan pergi buat macam Amir cakap lah. If dia jenis fikir, guna otak punya strength, dia akan pergi ke benda sini lah. And bagi aku bagi aku forex ada je orang yang macam betul-betul berjaya buat. Tapi tak ramai lah. Dalam 10 orang tu 3 aku cakap tu yang betul-betul asyuk. Cuma tu lah aku macam, sebab banyak budak-muda yang buat forex ni, diorang dah macam tak fikir dah untuk pergi cari kerja kat luar, faham tak? Sebab diorang dah dapat money, like a lot of money. Diorang boleh beli BM, diorang boleh pergi party, boleh pergi cuti, beli BM lagi sebiji, beli MERS, beli whatever. Tapi diorang tak, macam bagi aku, orang yang put forex is a career, dia macam not a career, faham tak? It's just a retirement plan. Bagi aku, orang nak main forex ni untuk orang yang orang dah tua, yang dah macam I dah jadi CEO, dah jadi somebody dekat dalam company, dah jadi boss dalam cerita, and then you dah stop bekerja and you can continue buat forex. Tapi untuk orang muda macam kita ni, it's better for you to go explore like the real world. Okay, ada nanti orang akan bash aku cakap, kenapa nak kena pergi real world? Forex tu sendiri dah mengajar macam-macam. Kau dah boleh buat apa, pelaburan, kau dah boleh buat saham semua. Tapi faham tak maksudnya, kau tak human interaction kau tak ada.
Tu yang masuk aku. So tu yang ada setengah-setengah orang muda yang macam bawa kereta BM tapi otak dijual. Faham tak? Tu yang masuk aku. Sama dia boleh je kalau kau nak buat forex. Tapi kau kerja then part time kau forex macam tu. Faham tak? Mesti kau ada human contact, human interaction. So how you deal with people, how you talk with people will be better lah, instead of kau macam yang case yang dilanggar orang, lepas tu orang tu dah accident, dia boleh pukul orang tu. Faham tak? Macam tu lah maksud aku. Okay, aku tak tahu macam mana kau boleh kaitkan dua tu. Tapi Ya, tak boleh. Benda tu boleh berkait sebab contoh aku kadang-kadang assume, tapi ada sometimes aku assume benda tu betul. For example, kau tahu yang kat Twitter yang viral yang kereta Honda tu kena potong dengan kereta kancil. bukan. Lepas tu kancil tu terbabas. And then kancil tu terbalik. Okay. Jeng 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 jeng. Lepas tu kereta Honda tu berhenti tepi, bukan nak tolong kereta kancil tu, tahu tak dia buat apa? Buat apa? Dia pukul orang yang kereta kancil tu. Okay, aku faham benda tu salah. Kereta kancil tu potong kau. Tapi orang tu dah dapat balik dia kot. Kereta dia terbalik. Why the fuck you go out from the car and then you hit the person yang need help? Faham tak maksud aku? Tahu kata orang yang kaya, yang dia buat satu benda, yang benda tu tak ada human interaction. So for example, dia contoh macam forex. Dia kaya buat forex. And then dia dah kaya, and then dia buy lot of stuff, dia dah kaya gila babi, and then dia beli kereta ke, dia beli apa, dia tak put logic dekat dia punya otak. Faham tak? Dia beli hanya untuk ikut hati dia je dan perasaan. Dia decide something pun ikut dia punya hati dan perasaan. Sebab tu ada orang kaya yang macam dia tak fikir orang lain. Faham tak? Dia macam nak cakap, dia kaya tapi otak dia otak mentality rendah, otak homeless. Faham tak? Not to say everyone lah, tapi some. Contoh yang kaya daripada like ceruk mana, kaya tiba-tiba kaya gila without getting knowledge. Faham tak? Itu yang masuk aku, macam kita dalam dunia ni still you need human interaction. Kau kerja kaya macam mana pun, walaupun kau tak ada human interaction, sebab tu kita disuruh belajar. Kalau kau back betul square root. Contoh, boleh je parents kau ajar kau, faham tak, kat rumah kau boleh je homeschool. Tapi kenapa WHO lagi prefer kau sekolah kat luar, kau pergi sekolah like building? Sebab you need that human interaction. Daripada human interaction tu kau boleh tahu, oh, this is how you dealt in life, this is how you talk with like elders, this is how you talk with your friends, and then this is how you do if you're in sad, this is how you do kalau kau tengah marah, this is what you do kalau kau tengah frust, kau tengah depressed, this is what you do. Tengok kadang orang homeschool, dia terlalu manja, faham tak? Otak dia macam terlalu manja dengan satu benda. Macam kita yang sekolah biasa ni, kita kadang-kadang kalau kena bully pun ataupun kena macam ditindas pun, kita boleh rise back up. Faham tak? Argument So, ni betul-betul buat aku fikir. Sekejap, bagi aku fikir dulu. Dan suara kau jauh dah kan? Kan jauh aku pelankan mic tadi. Sorry. Okay, kau dah habis cakap meh? Kalau nak cakap. Tu yang aku kata, orang main jauhan relation aku, tapi itulah, aku punya relation kadang bodoh tapi kadang make sense. Itu yang aku kata, kadang-kadang orang yang macam ni, dia tak ada human interaction. Sebab itulah macam itulah aku kata, macam ada orang yang bezanya orang yang tak ada social interaction dengan orang yang ada social interaction, dia sangat different. Cara kau cakap dengan orang, cara kau berjalan pun lain. Kalau korang tengok lah orang yang contoh, for example, aku tak generalize gamers worldwide, tapi some of the gamers yang tak keluar rumah, yang hanya main game di atas sofa dia dan makanan pun dia deliver ke rumah dia saja. Bila dia sangkut dia borak Jeng 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 jeng. Member dah hilang lah. Meh. Where are you going, meh? Meh dah terbang kot. Dah fly.
Don't do this at home. Dia ambil ganja guys. Tapi kau boleh setuju Man dengan dia? Aku tak boleh tu. Aman? Meh? Ya. Di sini lagi. Okay, jap. Kau, kau dah okay dah? Dah okey dah. Okay. Apa maksud okey? Kita orang dengar kau tadi sampai gamers uncit order makanan duduk rumah je. Okay, contoh bila dia keluar di dunia luar dan bersosial, dia akan bersosial dengan orang yang macam dia. Macam this one idiom famous by Englishman cakap, birds with the same feather flock together. So orang-orang macam tu dia hanya flock together. Faham tak? Dia macam tak berborak dengan orang. Kalau dia nak borak dengan orang lain tu, dia macam ada duduk di dalam social organs. Jeng. Social. Meh. Okay. Ame, oh ame, ai. Nak maghrib no patut lah. Asal? Bukan. Aku dah tahu dah sebab apa. Asal? Aku terconnect dekat wifi. Wifi aku tengah problem. No wonder lah. Lepas tu aku tengah apa benda ni. Okay, whatever lah. Macam tu je lah. It's just my 2 cents. Aku pun nak ulang balik. Penat dah kali ketiga dah aku ulang balik. Okay, terima kasih guys kepada yang dengar tu. Man, Tak apa. apa take kau Man dalam perbualan Amir? Apa take kau dalam perbualan Amir tadi? Tak ada nak take apa-apa. Tak ada Aku nak take apa-apa lah? take Aku- kau goyang. Aku dah agak. Aku mesti kata titik. Bodoh lah. Aku kat ambil. Kenapa? Take. Aku kata ambil goyang tu je. Aku sudah dah ambil, so goyang. Kau ingat apa? Bodoh. Bodoh. Itulah. Aku ada part yang aku boleh setuju dengan kau, Meh. Aku boleh faham lah from your perspective. Boleh. Boleh understand. I can understand. Hai, itulah. Aku rasa kita boleh dah tamat episod kita kat sini. Cause lain barai. Oh, bukan lain barai. Lupa I main tu wifi tadi. Tapi itulah nak maghrib dah. So you guys, ada apa-apa nak cakap? Sebelum kita tamatkan di sini. So aku nak cakap apa yang aku nak cakap hari tu. Oh ya, lupa. Korang tu kan aku cakap pasal doa kan. Aha. So kalau boleh tu doa kan. Kalau korang berdoa tu, aku ada satu tips. Nak aku dengar lah orang cakap. Apa ustaz aku cakap dulu bila aku belajar dulu. Dia cakap kalau the easiest way for Allah to makbul your doa, you need to Pray for select others. doa ibu bapa. Okay. Which is bila korang doa tu senang je doa ibu bapa. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Senang je doa ni. So insya-Allah Allah akan makbulkan. Allah akan letak doa kau atas. Okay, amin. Untuk Allah makbul. Tu je. Amin. InsyaAllah boleh dipraktikkan. Thank you for the info. So korang dah dengar dari tadi, dah dengar dah daripada Ustaz Ilman tadi. So Meh, nak jadi ustaz ke nak jadi apa ni? Kau cakap? Aku tak ada apa-apa. Tak ada Tak ada. Aku tak ada apa-apa nak cakap apa. Aku tak jadi ustaz sebab aku kan orang fasih agama sangat. Tapi aku just cakap apa, tak ada apa kot. You just enjoy your PKP lagi 2 minggu. Have fun. Yang mana yang struggle in Allah. Member dah. life, please seek friend. But you know, bercakap. Okay, thank you for those kind words. Okay, daripada aku pun tak ada apa-apa nak cakap. Just itulah, jaga diri time PKP and itulah amalkan apa Ilman cakap tadi dan apa yang Amir cakap tadi. So, I think that's all from us, The Malaysian Podcast on this episode. Hari ni episode tak berapa nak ni sangat, energy dia kurang sikit. Tak tahu lah kenapa. Tapi maybe sebab PKP kot. So that's all from us. Tak ada apa kau nak promote ke apa ke ni?
Sponsor Tak mana ada tahu, kot. mana tahu kita ada sponsor dah ke. Oh, kita ada lagi Alright. Kita tamatkan di sini lah. So those yang dengar Spotify, make sure to follow us. Yang dengar kat YouTube pun subscribe to my channel, and SoundCloud, make sure to click that follow button. So itu saja from us, and see you guys on the next episode of the Malaysian Podcast. Assalamualaikum and bye bye. Bye. Assalamualaikum.